Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifulizan bin Salihuddin bersama dengan kumpulan saya menyertai seminar penyelidikan peringkat antarabangsa Serai 2021 Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Kajian yang kami lakukan adalah penggunaan multimedia dalam pembelajaran tata Bahasa Melayu tahun 3. Proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PBB merupakan proses hidup yang memerlukan transformasi dan bergerak seiring dengan peredaran zaman. Oleh itu, kaedah pengajaran dan pembelajaran terutama terhadap murid-murid seharusnya mempunyai pelbagai kaedah agar murid dapat memahami dalam pembelajaran dan pengajaran yang diberikan. Dalam DSKP iaitu Dokumen Standard Curriculum dan Pentadbiran mengandungi pelbagai kemahiran, antaranya kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan juga aspek seni bahasa dan tata bahasa. Fokus kajian adalah kepada golongan kata dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas serta pembinaan ayat tunggal. Bagi aspek kata tugas, pengkaji hanya memfokuskan kata sendi nama sahaja kerana fungsinya dalam pembentukan ayat tunggal. Alternatif yang digunakan ialah menggunakan kaedah multimedia bagi menarik dan memberi pemahaman yang lebih kepada murid-murid dalam sesi pembelajaran tersebut. Hipotesis kajian ialah terdapat perbezaan pencapaian murid kumpulan A yang mengikuti pembelajaran menggunakan multimedia. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan pencapaian murid kumpulan B terhadap pembelajaran golongan kata menggunakan kaedah tradisional. Objektif kajian ini adalah memastikan murid mengenal dan memahami perbezaan 4 jenis golongan kata dan dapat membina 4 jenis ayat tunggal menggunakan golongan kata yang berbeza dengan betul. Ia juga melihat sejauh mana penggunaan multimedia membantu pemahaman murid dalam pembelajaran tata bahasa. Bagi persoalan kajian pula, yang pertama, apakah murid dapat membezakan golongan kata dalam pembelajaran tata bahasa Melayu? Yang kedua, apakah penggunaan multimedia membantu murid memahami golongan kata dan membina ayat tunggal? Kajian ini dijalankan terhadap murid tahun 3 di sebuah sekolah kebangsaan di Hulu Selangor. Dua kelas yang terlibat mempunyai latar belakang pencapaian yang hampir sama kerana tidak berlaku pengasingan kelas mengikut pencapaian murid. Perkara ini selaras dengan hasrat KPM. Metodologi kajian menggunakan reka bentuk kuantitatif. Analisis data pula menggunakan kaedah deskriptif di mana data dikumpul secara atas talian. Prosedur pengumpulan data adalah seperti berikut. Murid kelas A dan kelas B akan diberikan ujian pra sebelum proses pengajaran tata bahasa menggunakan multimedia dan kaedah tradisional dijalankan. Ujian akan dijalankan dalam tempoh 30 minit. Soalan ujian adalah dalam bentuk objektif dalam bentuk Google Form. Set soalan yang berbeza akan diberikan kepada murid namun menggunakan format yang sama untuk membuat perbandingan antara dua kumpulan berkenaan dalam ujian pasca. Kutipan data dilakukan secara atas talian memandangkan murid melaksanakan pembelajaran di rumah. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian murid kumpulan A yang mengikuti pembelajaran menggunakan multimedia. Perbezaan jumlah murid yang mendapat skor lebih daripada 70% dalam ujian pra bagi kumpulan A meningkat kepada 10 orang murid selepas ujian pasca dijalankan. Peratus pencapaian sebanyak 33.3% iaitu peningkatan sebanyak 8 orang murid dalam ujian pasca yang dijalankan selepas pengajaran tata bahasa menggunakan multimedia dijalankan dalam tempoh 4 minggu. Peserta kajian kumpulan B pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan pencapaian murid kumpulan B terhadap pembelajaran golongan kata menggunakan kaedah tradisional ini.
Pertambahan seorang murid selepas ujian pasca bagi kumpulan B yang menunjukkan perbezaan sebanyak 3.4% sahaja. Peningkatan seorang murid yang mendapat skor 70% menunjukkan kaedah pembelajaran secara tradisional kurang berkesan terhadap pemahaman murid sekolah rendah. Secara keseluruhan, peratus murid kumpulan A meningkat 29.7% selepas bahan pengajaran menggunakan multimedia diaplikasikan, menunjukkan bahawa penggunaan multimedia mempengaruhi pembelajaran murid. Jumlah ini dijangka lebih besar jika kaedah ini dijalankan secara berterusan. Contoh bahan pengajaran adalah seperti berikut. Kesimpulannya ialah penggunaan multimedia dalam pembelajaran tata bahasa dalam kajian ini sangat berkesan kerana penggunaan multimedia menggabungkan pelbagai media dilihat mampu meningkatkan proses pemahaman murid dan berfungsi menambah pemahaman terhadap pembelajaran. Cadangan lanjutan daripada kajian ini, guru digalakkan menggunakan teknologi dalam pengajaran tata bahasa untuk meningkatkan pengetahuan dan pencapaian murid. Asas pemahaman murid terhadap aspek tata bahasa sangat berguna sebagai langkah meneruskan pembelajaran seterusnya di peringkat menengah. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu membuat perancangan khusus untuk menyediakan guru dengan kemahiran mengguna dan membina bahan daripada sumber multimedia. Pengisian bahan dalam latihan dalam perkhidmatan, iaitu ladab di sekolah, perlu memasukkan kemahiran teknologi dan pembelajaran menggunakan multimedia bagi meningkatkan kecekapan guru melaksanakan pembelajaran berbantukan teknologi. Diharap dengan adanya kajian ini dapat meningkatkan lagi penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap murid-murid bagi menarik minat murid, belajar dan seterusnya dapat memahami apa yang diajar oleh guru. Sekian, terima kasih.